meningkatkan sales anda lebih dahsyat, lebih power lagi? Berapa ramai yang nak belajar? Silakan tangan, say I. Tulis dengan cepat. Okey, iaitu tentang selling skill. Bila anda tadi dah nampak, marketing ni sangat penting. Tapi tak guna juga kalau awak boleh market power gila pun, tapi awak tak boleh buat sales, masalah juga, betul tak? Bagaimana kalau banyak customer datang dekat you, tapi you tidak boleh close, tidak boleh buat sales yang bagus, tak guna you buat marketing, betul atau tidak? Jadi kita nak belajar tentang sales. Berapa ramai yang nak belajar? Silakan tangan, say I. Energy kena tinggi. Berapa ramai yang nak belajar? Silakan tangan, say I. Energy nak kena maintain. Alright. First kali, kadang-kadang bila kita nak closing satu sales ni, ramai orang dia terlampau, mentality dia tentang sales saja. Sekarang ni saya nak tanya, Facebook ni tempat buat sales ke? Yang tak tu mungkin pasal dah jumpa aku kat Zoom call. Yang lain-lain dia tak tahu, dia blur. Facebook adalah tempat marketing. Bukan tempat sales, faham? Sales dan marketing dua perkara yang berbeza. Nama je dah lain. Marketing, sales. Facebook adalah tempat? Dia adalah tools. Cakap orang sebelah, dia adalah tools. Dia bukan tempat jual, mangkuk. Lagi kau nak jual, lagi tu dia ban kau. Faham? The more you letak harga, lagi tu dia akan stop. Dia akan kurangkan reach, dia tak nak kasih orang nampak ramai. Faham? Yang penting untuk anda jalankan bisnes. Sebab apa? Dalam bisnes ni, ramai orang dia takut gagal. Dia takut kena reject. Buat bisnes baru 6 bulan, baru 1 tahun start bisnes, dia pindah bisnes lain. Betul? Ramai orang kita, lagi orang Melayu kita. Sebab anda start bisnes, anda nak kena tahu sebab anda nak start bisnes tu untuk apa? Apa penghujungnya bisnes anda tu? Anda nak apa? Aku nak capai 100,000 sebulan lah sales. Aku nak capai 1 juta sebulan. Nampak? Itu semua target. Why? Sebab anda list down apa saja impian. Sebab apa? Impian kalau tidak ditulis adalah setakat angan-angan saja. Ramai orang nak, aku nak rumah besar. Cakap semua orang boleh cakap. Tapi tindakan tak semua orang boleh buat. Dia pergi kelas-kelas ilmu, nak belajar lah. Aku nak ambil ilmu, nak dapat motivasi. Dia sibuk dengan ambil ilmu, tapi balik dia tidur. Semangat kat sini, semangat. Lepas keluar ni, balik dia tengok kehidupan dia yang sama je, lepas tu dia down. Biasa tak kita nampak orang macam gitu? Lepas tu dia tunggu kelas motivasi yang next punya untuk nak dapat semangat lagi. Semangat tak akan bertahan. Paling lama pun boleh tahan 3 bulan ataupun 6 bulan je. Dia tak akan bertahan. Bila anda faham. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, saya kenalkan diri saya, nama saya Rehan, host ataupun MC anda untuk malam ini. Alright, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih dan juga tahniah bagi anda yang join live sesi ini. Alright, untuk pengetahuan anda, ini adalah live sesi yang kedua, alright? Yang kedua bersama Tuan Hayum Salim. Okay, bagi siapa yang tak kenal Tuan Hayum Salim ni siapa? Tuan Hayum Salim adalah seorang brand and marketing strategist. Okay, beliau adalah seorang penceramah ataupun mentor bagi beribu orang usahawan di Malaysia, Brunei, Singapura dan juga Indonesia. Alright, beliau juga aktif dalam mengendalikan seminar-seminar, kelas-kelas, alright, yang dihadiri oleh beribu orang usahawan di 4 negara ini. Okay? So, sebelum kita start, ada beberapa perkara yang saya ingin tekankan ataupun memberi info kepada anda, alright? So, ada beberapa perkara. Yang pertama sekali, make sure anda berada dalam keadaan yang selesa, alright? Mungkin tempat duduk anda selesa, tidak ada gangguan, tidak ada bising, alright? Supaya anda dapat fokus sepanjang live ini berlangsung. Dan yang kedua, jika anda ingin experience yang lebih baik lagi, anda menggunakan earphone, alright? Supaya suara dapat dengar dengan lebih jelas lagi. Dan yang ketiga, alright, sediakan nota dan juga pen, alright? Supaya anda tulis poin-poin penting yang akan di-share oleh Tuan Hayum Salim sebentar nanti. Alright, selepas ni saya akan bagi anda 3 minit, alright, 3 minit untuk anda prepare dan sediakan diri anda, alright. Ingat 3 perkara tu, alright. Make sure tempat anda senyap, alright, supaya anda dapat fokus. Yang kedua, earphone, jadi anda dapat dengar dengan jelas. Dan yang ketiga, sediakan pen dan juga kertas, alright. Dan jangan lupa share kepada grup-grup, kawan-kawan, family anda, alright, supaya kita dapat belajar bersama-sama dan dapat manfaat bersama, okey? Ingat, share kepada semua kawan-kawan, rakan-rakan bisnes anda dan juga tim anda, alright? Dan diingatkan sekali lagi,
jika anda ada soalan tentang brand dan juga marketing, inilah masanya untuk anda belajar dan tanya kepada Tuan Hayum Salim. Gunakan ruangan komen di bawah, alright? So jika anda ada soalan, komen di bawah, insya-Allah Tuan Hayum Salim akan jawab soalan anda. Alright, ingat 3 minit daripada sekarang. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me Berapa ramai yang nak perubahan luar biasa dalam hidup dia? Sila angkat tangan. Say I. Macam tu lah. You wajib ada, you perlu ada. Dalam apa juga you buat, you nak kena ada benda ni. As a good as a man be, man giving benefits to others. Kalau you tak ada direction dalam hidup you tak tahu mana you nak pergi, boleh sampai ke tak boleh sampai? I like the intimacy between mentor and the student. Very comfortable.
Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright, salam untuk semua jam 9. Alright, 9.13 minit malam. Alright, berapa ramai yang daripada anda yang dah ready untuk belajar sesi kedua, siri kedua dengan saya, iaitu khas untuk usahawan-usahawan yang ada di dalam Perbadanan Usahawan Johor. Dan juga apa yang saya percaya sekarang ni, kita ada cross posting. Apa yang saya nampak, ada orang dah mula cross posting live saya dekat page. Bukan group saja, dekat page. Dia orang dah livekan cross posting. Cross posting ni maksudnya saya live sekarang ni tetapi saya cross posting. Mereka ambil video petikan ini dan cross posting terus dekat page mereka. So, awal-awal sekali tahniah. Terima kasih dalam baik-baik hal anda terpanggil untuk sesi khas dengan saya hari ini, siri kedua. Siapa yang belum tengok siri yang pertama, tolong replay balik sebab masih ada dekat dalam wall atau page Perbadanan Usahawan Johor. Dan awal-awal terima kasih kepada Perbadanan Usahawan Johor kerana panggil saya. Siapa yang belum kenal saya, nama saya Hayyumul Qayyum. Alright, bin Salim. Atau dikenali senang saja, orang kenal saya selalu sebagai Hayyum saja. Orang yang betul-betul rapat dengan saya baru dia panggil Yuyum. Tapi orang yang biasa dia akan selalu panggil saya Hayyum saja. No problem. So, dan juga jangan lupa sebelum kita bersama-sama untuk kita absorb apa yang saya nak share pada hari ini, tolong kita fikirkan sesuatu which is the most important thing. Alright, pesan mentor saya, pesan guru saya, salah satunya adalah Datuk Dr. Haji Muhammad Fazil Kamsah. Dia katakan setiap dalam sesi kita berkongsi ni, jangan lupa pesan dia. Dia katakan apa? Pesan yang dia selalu ingatkan sebenarnya, dan saya nak share dengan anda, semua kita ingatkan antara sesama lain. Sebenarnya bukan pesan daripada dia saja. Sebenarnya pesan daripada banyak sangat usahawan-usahawan dekat luar sana, ustaz-ustaz, penceramah-penceramah, dan akarnya, daripada Nabi kita. Of course, sebaik-baik manusia adalah manusia paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. As good as a man can be, it's a man giving benefits to others. Sometimes I speak English not to make you understand, but just to show off that I can speak English. So, apa kata? Just tekan butang share tu. Tekan butang share tu dan share kepada kawan-kawan anda, tim-tim anda, grup-grup anda. Dan juga bila anda tekan button share tu, you boleh just immediately, secara ringkasnya, you boleh fikirkan 10 atau 20 orang yang you terlintas dalam otak you terus invite diorang masuk dekat sini. Dan juga boleh tak saya tahu, usahawan-usahawan daripada Perbadanan Usahawan Johor, saya nak tahu berapa ramai yang dah masuk dekat dalam sesi live dengan saya ni. Boleh tak tolong bantu saya komen nama anda. Nama anda tu. Tolong komen nama anda dan bisnes anda. Sebab saya tahu Perbadanan Usahawan Johor ni ramai. Ada 26,000, 28,000 orang followers dekat dalam page dia. Saya nak tahu berapa ramai yang memang ada berniagaan. Sila komen nama anda. Setidak-tidak saya boleh nampak dekat sini, of course. Dekat skrin saya ni. Dan saya boleh acknowledge nama anda. Boleh tak bantu saya komen nama anda dan juga bisnes apa yang anda sedang buat. So, at least saya tahu, at least saya dapat kenal. Saya dapat, orang kata, dapat tahu yang sebenarnya apa bisnes-bisnes yang you all buat. Semoga nanti sesi sekarang ni dengan saya dapat berikan input-input yang sesuai atau yang terbaik untuk you all. Tetapi of course saya dah plankan, dan of course jangan lupa juga bila you dah share, kedua adalah pastikan you ambil nota. Sebab apa yang saya share, sebab saya sendiri belajar dengan banyak sangat usahawan-usahawan dekat luar sana. Banyak sangat orang insan-insan yang sangat luar biasa. Kadang-kala ilmu yang datang atau idea yang datang atau ilham yang datang yang Allah berikan ni, kadang-kadang bila kita pakai ingat saja, kejap lagi kita dah terlupa dah. Tetapi kalau kita ingat dan kita tulis, InsyaAllah ada something magic yang akan berlaku. Which is, apa benda magic dia? Magic dia adalah kita insyaAllah dapat terpautkan dekat dalam minda kita dan juga dekat dalam jiwa kita. So, kita ada Rima, kedai printing, t-shirt. Kita ada Zarina dari Keluang. Business kelas jahitan online. Dahsyat. Sekarang online pun dah boleh belajar jahit. Macam mana tu? Zarina Salehan. Mungkin awak boleh follow saya. Saya nak tahu juga macam mana awak boleh conduct kelas jahitan secara online. Luar biasa. Dan of course kita bersyukur pada hari ini sebab apa? Sebab walaupun dekat dalam zaman orang kata ni sekarang ni, most of you all, ramai daripada anda yang sekarang dekat rumah, tetapi kita boleh just belajar. Daripada just tengok handphone kita, tengok laptop kita, tengok PC kita, mungkin tengok tab kita dah boleh terus immediately belajar. Sebab apa? Dia sangat mudah. Dan juga boleh tak bantu saya juga, sound saya okey ke tak okey? Kamera saya okey ke tak okey? Rambut saya handsome ke tak handsome? Hari ini special saya nak berikan pada you all. So kita nak tengok berapa ramai yang dah ready untuk nak belajar. Sila komen, saya ready. Sila komen dekat situ, saya ready. Saya nak tengok berapa ramai daripada anda yang dah ready untuk nak belajar,
nak bersama, nak nimba ilmu, nak upgrade diri dia, sila komen dekat situ, saya ready. So saya tahu yang you all ready. Okay, sebab sekarang dengan keadaan virtual, okay, dengan keadaan online ni sekarang, okay, aurah dia tu kita boleh dapat daripada komen. Kita boleh nampak kesungguhan you daripada komen tu pun kita boleh nampak. Kita boleh nampak bahawa you ready ke tak ready. And kalau you ada kat rumah, ambil kerusi, duduk dekat dalam keadaan yang selesa. Sebab apa? Bila kita nak belanja, orang belajar ni, kita nak kena make sure kita dalam keadaan yang stable, kita dalam keadaan yang balance, kita dalam keadaan yang delta, dia panggil delta. Okay? Kalau siapa yang tak tahu, dia ada alpha, beta, delta. Okay? Delta ni dalam satu keadaan yang sangat balance. Okay? Alright, ini apa yang saya belajar dalam NLP, Neuro Linguistic Programming. Okay? Adalah dalam keadaan delta. Okay? Norma, kita ada norma dari keluang, jahitan, sulaman dan craft tangan. Oi, luar biasa. Okay? Sangat luar biasa. Bermakna anda mempunyai kemahiran dari segi membuat sesuatu daripada nothing to something. Cuma sekarang ni apa yang kita nak belajar hari ni adalah bagaimana untuk you kuasai business you. Okay? So Zarina Salihan dah ready. So boleh bantu saya tak? Kita nak tengok berapa ramai yang dah ready. Okay, sila komen saya ready. Dan barulah saya akan share. Selagi you all tak ready, saya tak nak share. Kedua juga, sambil-sambil tu tekan butang share, sambil-sambil tu tekan butang love, tekan good, tekan smile ke, care ke, okay? Orang kata tak kisahlah, you nak tak angry pun tak ada masalah. Sebab apa? Dalam apa juga kita buat, pesan saya yang utama sekali saya nak share dengan anda, saya nak beri pada anda. Tips pertama, apa juga bisnes yang you buat, you tidak boleh sedapkan semua orang. You tidak boleh puaskan hati semua orang. Apa bisnes pun you buat. Okay, so pesan saya, awal sekali ingat apa yang you buat. Pesan saya simple saja. Akan ada orang suka, akan ada orang yang tidak suka. Okay? Kalau you tak buat apa-apa pun, dekat rumah pun, akan ada orang suka, akan ada orang yang tak suka. So, bagi saya sangat simple, sangat mudah. So, just do it. Buat je. Sebab apa? Bila you buat, barulah you tahu. Yang paling penting, okay, macam saya orang Islam, tak kisah pun siapa yang tengah dengar ni mungkin beragama yang lain pun, bagi saya simple saja. Yang paling penting, buat apa yang Allah suruh. Buat apa yang Allah suka. Buat apa yang Tuhan you kata itu yang terbaik. Okay, sebab kalau kita nak sedapkan hati semua orang, so nasihat saya simple saja. Niaga aiskrim. Jual aiskrim. Sebab apa? Aiskrim saja boleh sedapkan hati semua orang. So bagi saya, kalau you buat bisnes apa saja, okay, pesan saya sangat mudah, sangat simple. Dalam you dekat dalam dunia online, dekat dunia offline walaupun, ada orang suka, ada orang tak suka. So bagi saya simple saja, just buat saja. Okay, so kita ada Nurul Hayat, okay, Abdul Jalal. Okay, kita punya orang yang senang kata yang bantu majoriti usahawan-usahawan dekat dalam Perbadanan Usahawan Johor. So awal-awal saya terima kasih banyak-banyak, okay, pada Puan Nurul yang menjemput saya ke dalam Perbadanan Usahawan Johor live hari ini. Terima kasih banyak kerana join. And siapa-siapa yang sekarang ini baru saja join, baru saja tahu siapa yang dia nak cari. So bagi saya simple saja. Kalau you duduk, contohnya kalau you nak belajar ngaji, you buka Quran ke Mukaddam ke tak kisah. Tetapi ada guru, which is ada orang dekat depan you yang akan guide you. Itu akan mempercepatkan proses. So bagi saya, kalau you buat bisnes dan you tidak ada guidance yang baik, nasihat saya tolong follow Nurul Hayat Abdul Jalal. So ada dekat situ. Kalau you tengok, dia dah komen saya ready tu. Dia dekat situ. Nurul Hayat Abdul Jalal. Dialah orang yang akan bantu anda insyaAllah. Okay, yang akan guide anda dalam program Perbadanan Usahawan Johor ni, yang akan guide you daripada nothing insyaAllah pergi pada something. Dan juga kita ada orang yang kedua yang you patut cari. Okay, kalau you Perbadanan Usahawan Johor, you just komen, saya nak cari Encik Azizi. So nanti Encik Azizi akan guide anda insyaAllah. Sebab mereka lah orang yang akan duduk di depan anda, yang akan guide anda. So saya ni duduk depan anda mungkin dekat telefon saja. So lepas ni mungkin anda tak jumpa saya lagi dah. Tapi hari ni saya nak berikan sesi khas untuk anda. So tolong buka buku. Okay, buka buku anda. Okay, buka nota anda. Semoga apa yang saya nak draw, apa yang saya nak conteng, saya nak tulis dengan anda ni, at least you tahu. Okay, boleh tak? Kita tengok berapa ramai yang dah tahu, dah ready. Kita nak tengok berapa ramai. Okay, kita cuba tengok sekejap ya. Sebentar. Okey, saya buka whiteboard saya dulu. Okey, sebab saya memang dalam mana-mana training yang saya buat, saya suka gunakan whiteboard. Saya gunakan slide, saya gunakan contoh-contoh yang semoga semua orang mudah untuk nak belajar. Okey, itu tu teknik yang saya gunakan. Okey, sebentar ya. Saya cuba check sekejap. Mungkin ada connection error dekat saya punya Apple Pencil. Okey, sebentar ya. Boleh berikan masa saya 1 minit sekejap. Sekejap ya. Saya connect Apple Pencil dulu. Okey. Alright, sebentar. Okey, berikan saya sekejap. Okey. Sekejap ya. Saya connect Apple Pencil saya dulu. Okey, semoga bila saya connect Apple Pencil baru saya boleh pakai whiteboard. Sekejap. Kita cuba tengok connection dia. Okey, alright. Okey, sebentar. Okey, sebentar ya. Make sure dia dapat connection yang bagus. Baru bila dia ada connection yang bagus, baru senang sikit saya nak share dengan anda. Okey, sekejap.
Okay, alright. So dia dah connect. So sekarang ni saya connect balik kepada saya punya, boleh tak dapatkan iPhone punya wire? Boleh tak bantu saya iPhone punya wire? Okay, sekejap Make sure connection. Okay, cuba saya buka whiteboard saya. Tada. Okay, boleh. Okay, dah boleh buka whiteboard saya. Cun. Okay, so okay tak? Boleh clear ke tak clear ni saya nak share ni? Okay, dah ready ke tak ready ni saya nak share? Okay, so dia ada 3 step proses. So hari ni saya nak share dengan anda 3 step proses bagaimana untuk anda nak menguasai bisnes anda. Okay, so tolong tulis. Okay, so apa yang saya nak share dekat sini adalah something yang bagi saya dalam proses saya lalui dekat dalam bisnes saya. Okay, dan untuk pengetahuan anda, saya mempunyai 10 adik-beradik. Okay, saya nombor 7 dan 10 adik-beradik saya ni memang berniaga. Okay, berbisnes. So, saya ada pengalaman dari segi bermacam jenis bisnes. Bukan saja pengalaman dari segi saya sendiri melakukan, tetapi orang di sekeliling saya ni sendiri membuat bisnes. So, bagi saya, kalau utama sekali, apa yang you all nak kena ada adalah orang yang bagi saya sangat simple, which is pengalaman orang tu. Okay, ada pertama dalam proses yang kita nak belajar adalah proses dari segi pertama kita lalui proses tu sendiri. Kedua adalah kita belajar dengan orang. So, dan pengalaman hidup saya, Alhamdulillah umur saya sekarang 28 tahun. Okay, 28 years. So, ada juga orang akan cakap, alah 28 tahun ni bisnes apa saja you buat? Okay, you ada pengalaman apa? Baru 28 tahun. Okay, pakcik dah pengalaman 40 tahun berniaga. Yalah, pakcik berniaga 40 tahun, berapa banyak kedai? Okey, satu kedai saja banyak orang berniaga 1 tahun pun boleh dapat satu kedai. So, ada juga dekat sini yang kita boleh nampak bahawa utama sekali kita nak kena buang ego kita pertama. Kedua, kita kena buang apa yang kita rasa kita ingat kita dah tahu, tapi malahan sebenarnya banyak sangat perkara-perkara atau benda-benda yang kita tak tahu lagi. Even to me myself, saya nak share dengan anda, walaupun saya dah umur 28 tahun, saya masih belajar dengan budak-budak umur 14 tahun, 13 tahun yang sebenarnya jauh lebih advance dari segi IT, dan anda tidak ada pilihan lain. So, bagi siapa yang dekat sini, you terpaksa belajar dengan sesiapa pun. Sebab apa? Bila you belajar dengan orang, you dapat curi pengalaman dia, you dapat curi ilmu dia. Tapi sebenarnya bukan ilmu yang you curi. Sebenarnya melalui orang tu you dapat belajar something, which is Allah yang gerakkan. So bagi saya, very simple. Okay, kalau bagi siapa yang orang dekat sini yang sekarang tengah join saya secara live dekat sini, where you tahu, okay, kalau contoh anda orang Islam, pertama sekali bila kita nak minta sesuatu, kita minta. Okay, kita doa. Which is minta tu dalam bahasa Inggeris adalah ask. Okay, mungkin you boleh tulis kat sini. Okay, you mungkin boleh tulis kat sini. Okay, you mungkin boleh tulis. You tulis kat situ. Okay. ASK. You boleh tulis ASK. Okay? You boleh tulis ASK tu. Apa benda tu? Allah sentiasa kabulkan. Okay? So hari ni bukan sesi agama kan? Hari ni bukan saya cikgu agama nak share dengan anda pasal agama. Tapi kita nak tahu dekat sini proses utama sekali. Kenapa you all datang dan kenapa you join sesi live dengan saya. Sebab apa? Sebab you minta. You minta. Jadi siapa perkenankan? Mungkin melalui Facebook perkenankan you. Mungkin dalam banyak-banyak hal anda scroll-scroll tiba-tiba ternampak live dengan saya hari ini. So, pertama sekali sebab apa? Sebab you pernah minta. Mungkin you bukan minta sekarang, tapi mungkin you minta 5 minggu yang lalu. Mungkin you minta 1 bulan yang lalu. Mungkin you minta 1 tahun yang lalu. Tetapi setiap perkara yang berlaku dalam hidup kita ni kerana apa? Kerana apa? Kerana Allah tidak pernah mungkir janji, kerana Tuhan tidak mungkir janji. So hari ini you nak belajar something. Hari ini saya nak share dengan anda. Which is Allah sentiasa kabulkan. So hari ni kita nak belajar the 3 step process. So tolong komen dekat situ 3 step process. Tolong komen. Saya nak tengok berapa ramai yang nak belajar. Sila komen dekat situ. So hari ni saya nak share dengan anda 3 step process. Apa yang saya share dengan anda ni adalah satu teknik, satu method. Okey, boleh satu method untuk menguasai bisnes anda dari segi programming. Okey, saya ulang. Dari segi apa? Dari segi programming. Okey, tolong tengok. Okay, tolong tulis kat situ 3 step process. So at least bila you tulis, orang lain pun boleh catat nota tu. Okay, tolong tulis 3 step process. Okay, 3 step process tu, apakah step process tu? Dan proses yang saya nak share dengan anda, the 3 step process ni adalah proses dari segi teknik programming, which is teknik yang saya belajar dan saya nak share dengan anda. Dan saya beritahu anda, programming ni, which is bukan programming komputer. Bukan programming dari segi contoh IT, bukan. Ini programming bagaimana anda nak kuasai bisnes adalah anda boleh program orang di luar sana. So, berapa ramai yang nak belajar 3 step process tu? Tolong tulis, sila komen dekat situ, 3 step process. So, apa benda yang 3 step process yang you nak kena belajar? Okay, tolong tulis. The first step adalah, okay, awareness. Okay, the 3 step process. Ini proses yang pertama. Kedua adalah influence. Okey? Ketiga adalah
journey. So bagi siapa yang tidak tengok siri yang pertama dengan saya, tolong tengok balik. Ada replay dia, tolong tengok. So at least you boleh follow. Sebab ini adalah sesi continuation. Okay, sesi sambungan. Apa yang saya share sebelum ni, which is menggunakan minda atau menggunakan otak customer-customer, pelanggan-pelanggan you dekat luar sana. Melalui contohnya platform yang sangat powerful, which is social media. Bagaimana kita boleh pengaruh dia, itulah membuat you dapat menguasai bisnes you. So tolong tulis kat situ, this is the 3-step process. Proses pertama adalah awareness. Okay? Tolong tulis kat situ, proses pertama adalah awareness. So bagaimana proses awareness ni terjadi? So ada juga di kalangan-kalangan anda yang mungkin, saya ulang, yang mungkin dia kata dekat sini yang saya ni bukan orang yang ramai orang kenal. Okay? Saya ni bukan orang yang tahu saya. Saya ni bukan artis. Saya ni tidak pandai cakap. Saya ni baru saja meniaga 1 tahun. Saya ni baru saja meniaga 3 bulan. Saya ni baru saja meniaga sebab tak ada kerja jadi terpaksa meniaga. So bagaimana saya ni yang tidak ada orang kenal, tidak ada orang tahu, nama syarikat yang tak ada orang tahu, nama produk yang tak ada orang kenal. So bagaimana proses dia? Dan awal step proses awareness ni, tolong tulis, adalah pertama, you nak kena sabar. Okay? You nak kena sabar. Okay? Sebab apa? Sebab dia macam ibaratnya contoh. Okay? Ibaratnya contoh kalau you nak tanam pokok durian. Okay? Mungkin pokok durian tu saya tak adalah pengalaman kan. Tapi contoh misal kata you tanam pokok durian pada hari ni. Mungkin penghasilan buah dia mungkin lagi 5 tahun. Mungkin. Tetapi dalam lalui proses sampai 5 tahun tu banyak sangat belanja yang you perlu buat. Banyak sangat perkara-perkara yang you perlu buat. So proses awareness ni perlu sabar. Okay, saya beritahu. Sebab apa? You nak beritahu diri you yang I ni bukan artis. I ni bukan pelakon. I ni bukan influencer. I ni bukan contohnya ustaz. I ni bukan contohnya seseorang yang dapat pengaruh ramai orang. So, I ni orang biasa. So, kalau you orang biasa, you akan duduk sini. So, the 3-step process adalah awareness. First kali, you nak kena sabar. So, apakah platform? What is the platform of awareness? Okay? Dan lepas sesi 3 steps ni, saya akan share dengan anda bagaimana nak tarikkan customer lebih banyak, pelanggan lebih banyak kepada dalam bisnes you. Berapa ramai yang nak tahu? Sila komen saya nak tahu. Okay? Saya nak tahu berapa ramai yang nak. Okay, ni baru first. Okay, kejap lagi ada second part. Okay, the first part adalah awareness. So, apakah yang you boleh branchkan otak you supaya apa? Supaya you boleh pecahkan awareness tu jadi banyak. Bagaimana? So, apakah teknik-teknik atau metod-metod untuk berikan penyebaran yang sangat meluas supaya penyebaran tu akan influence orang tu? Okay? The first step adalah awareness. Apa yang kita ada? Kita ada channel. Contohnya seperti sekarang. Contohnya kita ada Facebook. Contohnya kita ada Instagram. Okay? Apa lagi kita ada? Kita ada contohnya WhatsApp. Okay? Kita ada contohnya Telegram. Kita ada, apa lagi kita ada? Boleh bantu saya? Tolong komen dekat situ. Apa lagi platform-platform yang you boleh sebarkan berbentuk awareness pada mereka? Apa lagi kita ada? Kita ada contohnya YouTube. Kita ada contohnya WeChat. Okay? Apa lagi kita ada? Kita ada contohnya website. Dan ini semua berbentuk awareness. Awareness ni maksudnya apa? Contohnya begini. Soalan pertama yang saya nak share dengan anda, saya nak beritahu anda. Berapa ramai yang dekat sini yang tahu? Okay? Yang tahu Milo. Sila komen dekat situ, saya tahu. Okay? Sila komen dekat situ. Berapa ramai yang dah tahu Milo? Itu pertama saya nak tahu. Berapa ramai yang tahu Milo ni? Okay? Kalau you duduk dekat dalam gua, mungkin you tak tahulah Milo tu apa benda. Kedua, soalan kedua saya nak tanya. Bilakah Milo tu wujud dekat dalam otak you? Bilakah Milo tu wujud dekat dalam otak you? Okay? Bila? Time sekolah kan? Time sekolah rendah kan? Okay? Sebab apa? Sebab mereka faham, okay, ada tulis kat situ, Razi Ahmad dia katakan Snapchat. Oh, banyak. Okay, so kita ada banyak sangat platform, which is platform dari segi awareness. Dan sebelum saya nak ke arah Milo tadi tu, saya nak pesan anda sesuatu. Kalau you boleh appearkan awareness you ke dalam semua channel yang ada sekarang ini, saya beritahu anda, orang lain tak akan pilih barang lain, benda lain, produk lain, atau syarikat lain, atau produk makanan lain, tetapi dia akan pilih you. Kenapa? Sebab zaman sekarang, orang nak pilih apa yang selalu mereka nampak. Okay? Apa yang mereka selalu nampak. So, saya nak breakdown the proses tu. Tolong faham. Okay? Tolong tulis the 3-step proses tu dan you pecahkan. Okay? Ada yang mungkin saya tak akan share dekat whiteboard. Tetapi you kena tangkap apa yang saya nak share. Semoga you boleh letak nota kat situ. So, bila you dah faham tu contoh, saya beritahu you.
Contohnya Milo tadi. Bila dia wujud dalam hidup you? Which is daripada sekolah rendah. Daripada sekolah rendah dah wujud. Dan saya rasa ramai daripada sini yang mungkin macam saya. Yang beratur 2-3 kali silap-silap. Just nak minta air free tu. Betul tak? Air percuma tu. Okay? Kita beratur 2-3 kali. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kita rasa benda tu sedap. Padahal air Milo bukan benda yang paling bagus. Tak sihat pun sebenarnya. Tapi ramai orang minum. Sebab apa? Mereka tahu bagaimana nak program budak tu. Which is you all. Which is saya. Which is kita waktu-waktu kita kecil dulu. Sebab apa? Mereka faham marketing waktu itu sudah installation of programming. Boleh faham tak faham? So kenapa ramai orang pilih Milo daripada Horlicks? Sebab Milo telah program otak you dulu daripada kecil. Boleh faham tak? So sekarang kita ambil proses tu, kita bawa ke sekarang. Which is kita banyak sangat pelanggan dekat luar, kita banyak sangat customer dekat luar, kita banyak sangat peluang-peluang untuk kita share bisnes kita, perniagaan kita atau produk kita. Cuma apa? Ramai orang tidak faham proses dia. Which is awareness datang dahulu. Sebab apa? Sebab barang yang you beli sekarang, hari ini atau akan datang adalah barang yang paling selalu you nampak. Okay? Sekarang ni saya nak anda berkomunikasi dengan saya. Walaupun kita dalam live, kita dekat dalam Facebook, boleh tak bantu saya? Saya nak you all punya involvement. Okay? Involvement. Okay? Saya nak tanya you. Kalau saya nak ajak you all jogging. Tolong dengar baik-baik. Saya nak ajak you all jogging. Okay? Bersenam. Berlari-lari anak contoh. Okay? Dan you all tidak ada kasut jogging. Brand apakah yang wujud dekat dalam otak you sekarang? Sila komen dekat situ. Sila komen brand apa yang wujud dekat dalam otak you bila saya nak ajak you jogging tadi. You tidak ada kasut jogging. Apakah brand yang tiba-tiba timbul dekat dalam otak you? Sila komen brand tu sekarang. Saya nak tengok. Sila komen. Saya nak tengok you all punya involvement. You all punya kefahaman. Semoga you boleh follow walaupun kita dekat dalam sesi live. Kita bukan dalam physical. Sila komen brand itu. Sila komen. Apa yang terlintas dekat dalam otak you. Bila you dah komen baru saya akan explain. Lebih detail, lebih dalam lagi. Dan saya beritahu anda. Apa yang saya nak share ni. Ini satu knowledge, satu ilmu. Yang sesi 3 hari saja. Which is $10,000 US. Which is nak belajar programming minda atau programming otak. Okay? Apakah brand dia? Apakah sport shoe dia yang tiba-tiba wujud dekat dalam otak tu? Razi Ahmad dia katakan Nike. Lagi? Sila komen kat situ. Saya nak tengok. Nike. Norma Abu Bakar dia katakan Nike. Lagi? Kita ada Hasliza Hanapi Adidas. Lagi? Sila komen. Sila. Saya nak tengok lagi. Berapa ramai yang apa wujud dalam otak you, pak, terkeluar dalam otak, apa you pilih. Sila komen. Then you baru faham apa saya nak share. Nike, okay? Nur Hayat Abdul Jalal, okay? Kita punya orang yang mengetuai Perbadan Usahawan Johor pun komen. Nike. Anda perasan tak? Kenapa tak keluar Asadi pula? Kenapa tak keluar Reebok? Kenapa tak keluar contohnya brand-brand lain? Brand-brand lain kenapa tidak wujud? Adakah brand-brand lain tu tak bagus? Adakah brand New Balance tak bagus? Adakah brand Asics tak bagus? Adakah brand Reebok tak bagus? Adakah brand Under Armour tak bagus? Kenapa kita pilih Nike? Kenapa kita pilih Adidas? Sebab apa? Sebab mereka wujud paling banyak dekat dalam hidup kita. Boleh faham tak faham? Which is tahap awareness mereka tu sangat luar biasa yang membuat the third step process. Which is apa? Influence tadi. You all boleh faham tak? Boleh follow tak apa saya nak cakap? Sebab kadang-kadang bila orang tak sabar, orang tak faham, the step of awareness ni perlukan masa. Otak seseorang dekat luar tu perlu diprogram, barulah dia akan pilih you. Sebab apa? Bila you contohnya posting dekat social media, you contohnya buat iklan dekat TV, contohnya you buat iklan contohnya dekat Surat Khabar. Ada lagi ke iklan Surat Khabar? Okay, saya dah lama tak nampak benda tu. Okay, contohnya you iklan contoh dekat billboard, contohnya you iklan dari segi mulut, contohnya you iklan dari segi brochure, you iklan dari segi poster. Dia perlukan masa untuk di-awarekan kepada orang di luar sana sampai satu masa otak mereka akan terinfluence. Contoh, sila komen dekat situ. Sila komen dekat situ apa bisnes yang you all buat. Okay? Apa bisnes you all buat? Makanan apa? Produk apa? Produk kesihatan, produk kecantikan, craft tangan. Sila komen kat situ. Saya nak beri you all contoh sekarang ni. Okay, saya nak beri you all contoh sekarang ni. Sila komen dekat situ apa bisnes yang you buat. Saya berikan contoh right now kepada you all. So you all boleh belajar terus. Okay, dalam sesi kalau siapa-siapa yang ikut saya, follow saya, okay, bagi siapa yang nak ikut, nak tahu lagi, okay, saya ada season ketiga, okay, bukan dekat Perbadan Usahawan Johor, you just boleh follow page saya, okay, boleh follow page saya, insyaAllah nanti saya ada sesi season ketiga bersama saya 7 episod bagaimana you duduk rumah, saya boleh ajar you secara percuma, tak ada bayaran apa-apa, okay, ini pun saya beri pada anda, saya boleh katakan, jujur saya beritahu anda, value dia sangat tinggi.
Kalau you all rasa value ni sangat tinggi, you boleh komen kat situ. Okey ke tak okey apa saya share. Belum lagi. Ini baru first part, belum second part lagi. Okay? Apa benda yang you all jual? So, ada yang jual, mungkin jual keropok. Ada yang jual craft tangan. Ada yang jual takaful. Contoh, ada yang jual bisnes aiskrim. Ada yang jual Amway. Ada yang buat multi-level marketing. So, sekarang ni, contohnya seperti Amway atau contohnya takaful. Brand yang ramai orang dah kenal. Cuma apa? Bila aku sebut takaful, boleh tak Hafizah wujud dalam otak aku? Okay? Bila aku sebut Amway, boleh tak contohnya Hasliza wujud dalam otak aku? Boleh tak contohnya bila aku sebut aiskrim apa yang aku nak makan, aku akan makan aiskrim daripada Muhammad Syaiful Akmal. You boleh faham tak? Sebab sekarang ni, bila tadi saya tanya, brand apakah bila you nak beli kasut jogging, wujudnya Nike, wujudnya Adidas, sebab apa? Mereka wujud paling banyak dalam hidup kita. So soalan sekarang, saya nak tanya anda, berapa kali you wujud business you kepada masyarakat dekat luar sana? Kalau wujud you sangat kurang, you tidak beri awareness yang sangat luar biasa. Bila luar biasa tu tidak ada dalam awareness, you tidak akan boleh pengaruh orang dekat luar sana. You tidak perlu jadi artis, you tidak perlu jadi influencer. You perlu faham apa yang saya nak share sekarang ni. Which is 3-step process daripada awareness, barulah kita masuk ke dalam influence. Influence ni perlukan masa. Dan masa dia sangat senang, sangat mudah. Bila you faham step awareness tu, dan you konsisten dekat dalam market, dalam apa saja jenis untuk you nak kuasai business you, insyaAllah satu hari nanti, bila you betul dengan sabar dan teknik you sangat betul, insyaAllah produk you, business you dapat influence orang kat sana. Berapa ramai yang setakat ni dapat faham apa yang saya nak share? Sila komen dekat situ, saya faham. Okay? So kita ada Nurida Dahlan yang business dia craft tangan. So boleh tak bila I nak beli craft tangan, I nak beli gift, I nak beli something untuk my family, I punya wife mungkin, I punya anak-anak mungkin, I terbayang contohnya Nurida, I terbayang Norma. You boleh faham tak? Sama macam proses Nike, sama macam proses Adidas tadi. Kenapa Asadi tak wujud dalam otak orang? Sebab marketing dia sangat luar, langgap biasa, tak ada agaknya. Okay, dia punya awareness tu macam tak ada, tak wujud. Boleh faham tak? So kalau you nak faham betul-betul, step awareness ni sangat luar biasa. Sebab bila you faham step awareness dan you faham apa yang saya nak share hari ni, which is programming. Sekarang ni saya nak share dengan anda sesuatu. Dan saya nak kerjasama daripada anda yang ada dekat sini. Okay? Bila you respond, bermakna you faham. Okay? Bila you respond, baru you faham. Okay? Hafizah Wagiran kata perlu branding nama sendiri dulu. Which is betul. Sebab you buat contohnya Takaful tadi. So, Takaful branding yang sangat orang percaya. Cuma sekarang ni, bila I sebut Takaful, I nampak you punya muka tak? I kenal you ke tak? I nak cari you ke tak? So, bila orang tak cari you, bermakna you tidak wujud dekat dalam pasaran. Bermakna you tidak kuasai business you. Boleh faham? Okay? So, berapa ramai yang boleh follow apa yang saya nak cakap ni? Okay? Saya nak minta bantuan semua. Okay? Tolong tekan butang share tu dan share kepada tim-tim anda, kawan-kawan anda, page-page anda, grup-grup anda sekarang. Okay? Sebelum saya teruskan. Okay? Barulah saya rasa apa yang saya berikan kepada anda sangat bermanfaat supaya lebih ramai lagi terima manfaat yang saya nak share hari ni. Okay? Tolong buat tu. Sambil-sambil lah. Okay, sambil-sambil tekan butang share, sambil-sambil tu tekan kawan-kawan anda, tag kawan-kawan, komen nama mereka kat dalam tu, buat. Okay? So, apa yang saya nak share ni sekarang ni, adalah bila you dah faham step awareness tu, sekarang ni kita nak share, saya nak share dengan anda, bahawa bila you dah faham benda tu, dalam teknik programming, saya nak tanya you all, siapa yang dekat sini, maafkan saya. Okay? Tolong maafkan saya dulu. Minta ampun, minta maaf. Minta ampun, minta maaf. Okay? Tidak ada apa-apa yang saya nak beri pada anda untuk mengaitkan seseorang ke apa-apa pun. Cuma saya berikan method untuk you all faham. Tetapi saya pun tidak boleh berikan kefahaman pada you all. Sebenarnya kita doa ramai-ramai pada hari ini, insya-Allah Allah SWT Tuhan berikan kefahaman untuk kita. Sebab apa? Walau sehebat mana pun saya share, tapi kalau Allah tidak berikan kefahaman untuk you, you tidak akan faham satu pun daripada apa yang saya share. So insya-Allah dalam proses kita belajar hari ini, tolong doa pada Allah SWT, tolong doa pada Tuhan you. Tak kisah agama you. Tapi minta pada mereka, minta pada dia, semoga dia fahamkan kita insya-Allah. Okay, so saya nak tanya. Okay, ingat saya minta maaf dulu. Siapa yang dekat sini pernah lihat program Bersamamu? Sila komen dekat sini. Siapa yang pernah nampak program Bersamamu? TV3 tu, siapa tak tahu kan? Siapa yang pernah tengok, pernah lihat, pernah view, pernah tonton sesi 1 jam program Bersamamu? Sila komen dekat situ. Siapa yang pernah tengok? Okay? Silakan. Saya nak tengok berapa ramai yang pernah tengok program Bersamamu. Okay? Saya nak tengok you all main komen dulu. Come on. Bila you dah komen, baru I boleh explain. Baru I boleh terangkan. Okay?
Ada tengok bersamamu. Okey, Hasliza Hanafi pernah tengok. Okey, sila komen. Bersamamu. Siapa pernah tengok? Dan saya yakin banyak orang Malaysia pernah tengok program bersamamu tu. Saya nak tanya you all something. Saya nak tanya you. Okey, pernah Norida Dahlan pernah tengok. Okey, bersamamu. Siapa tak pernah tengok? So hari ni you bersama saya. Okey, bukan bersamamu, saya bersama you. Okey? Okey, you all bersama saya. Saya nak you all perhatikan sesuatu. Tolong jawab Tolong jawab dengan jujur. Tapi ingat, apa yang saya share dengan anda ni adalah satu method atau teknik untuk you all dapatkan fahaman yang lebih baik sebenarnya. Okey? Tidak ada agenda apa-apa. Saya pun bukan buat marketing untuk mereka, tidak. Okey? Saya nak share. Apakah brand yang selalu sponsor paling tinggi dan paling kuat? Sila komen kat situ. Brand apakah yang selalu sponsor paling kuat program bersamamu? Sila komen dekat situ. Saya kasih you a clue lah. Senang, saya kasih you a clue. Dia brand beras. Okay? Brand beras. Okay? Muhammad Fauzi, the first one. Faiza. Hasliza Hanafi, Faiza. Sekarang saya nak tanya you all. Apa sebab dia buat tu? Maafkan saya dulu. Apa sebab dia buat tu? Bukankah itu teknik marketing? Bukankah itu tech branding? Bukankah itu teknik untuk awarekan anda? Slowly, you akan influence bila you tolak troli masuk supermarket NSK ke, Tesco ke, Giant ke, beras apa yang aku nak makan Beras Faiza lah. You boleh faham tak faham? Yang you sekarang ni mungkin pakai beras lain, try lah beras Faiza sebab tadi baru tengok program bersamamu. Dengan tak secara langsung, otak tu suggest brand Faiza sebab apa? Otak tu dah nampak beras Faiza. Dah nampak brand tu. So sekarang saya nak tanya you all, kenapa you play brand Nike? Kenapa you play brand Adidas? Sebab apa? Sebab awareness dah tahap influence. Awareness beras Faiza dah dalam tahap awareness, dah tahap influence. Dah pengaruh otak sampai apa? Sampai otak suggest you beras apa yang you nak beli. So berapa ramai yang dapat belajar sesuatu benda yang baru? Okay, dengan saya. Sila komen, I learn something new. Sila komen bahasa Inggeris. Saya nak tengok you all. Okay, bahasa Melayu pun boleh lah. Okay, I belajar benda baru. I learn something new. Saya belajar benda baru. Berapa ramai yang dapat belajar apa saya nak share hari ni? Sila komen dekat situ. Saya belajar benda baru. I learn something new. Okay? Sila komen dekat situ. Dan lepas tu bila you dah tulis, tolonglah hantar love sikit lah kan untuk saya. Setidak-tidaknya saya semangat untuk I nak share dengan you ni. Okay? So tolong hantar love sikit. So bila you love sikit, I love you, baru I share lebih untuk you. Okay? So come on. Okay? I nak tengok berapa ramai yang dapat belajar. Okay? Hasliza Hanafi, I learn something new. I learn new. Okay? Good. Good job. So barulah the third step process, which is the journey. Berapa ramai yang nak saya pecahkan, okay, the step of journey. Berapa ramai yang nak saya share? Sila komen kat situ, saya nak. Sila komen kat situ, saya nak belajar journey dia. So bila awareness dah betul, you dah sabar dekat dalam awareness. Awareness tu dapat influence otak orang tu, dapat suggest otak orang tu. Ketiga yang paling penting juga adalah you nak kena tahu journey dia. Sila komen kat situ, berapa ramai yang nak? Siapa yang nak? Sila komen saya nak. Okay, good job. Okay? Which is journey ni adalah ramai orang dia tak perasan. Journey ni sangat critical zaman sekarang. Okay? Sangat apa? Sangat critical. Sebab journey ni, dia kadang-kadang ni, bila kita buat bisnes ni, dia macam kita membuat customer. Pelanggan kita ni menunggang kuda kita. Boleh faham tak? Ibaratnya macam benda menunggang kuda kita. Ibarat ni, contoh ni kuda lah kan. Contoh ni kuda dia menunggang. Okay? Dia nak menunggang kuda ni, dia ada barang dia, dia ada alat dia ada benda dia. Okay? Which is dia nak naik ni. Dia nak tunggang ni. Which is the journey ni, ramai orang tidak faham bahawa ada ketika produk tu sangat bagus, sangat luar biasa. Okay, awareness dia sangat dahsyat, influence dia sangat bagus. Okay, dia dah follow step proses tu, tetapi dia tidak ada journey yang baik. Dia tidak ada kuda yang baik untuk orang tu tunggang. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Saya nak tanya secara jujur. Okay, bila you jawab secara jujur, ramai daripada sini yang sekarang tengah tengok atau mungkin nanti tengah tengok replay, mereka dapat belajar kerana you jujur. So, saya nak tanya dulu. Tolong jawab dengan jujur. Okay? Berapa ramai yang dekat sini yang tak suka komen? Okay? Tolong kat situ. Siapa yang kat sini yang tak suka komen? Yang suka komen, tolong jawab, saya suka komen. Yang tak suka komen, tolong tulis kat situ, saya tak suka komen. Tolong, saya berikan masa 10 saat untuk anda buat tu.
Siapa yang suka komen, tolong komen saya suka komen. Siapa yang tak suka komen, tolong komen juga. Saya tak suka komen. Okay? Tolong jawab secara jujur. That is the first question. Tolong jawab. Come on. Lajulah sikit, jangan lambat sangat. Typing pun susah. 2. Soalan kedua saya nak tanya. Siapa yang dekat sini suka message orang? Okay? Kalau you suka message, you komen kat situ, saya suka message. Yang tak suka message, tolong juga komen kat situ. Saya tak suka message. Tolong komen. Baru saya boleh explain dengan you all. Sila komen dulu. Come on. Laju sikit. Kita nak interaktif ni. Kita nak you all cepat ni. Okay, tu soalan pertama. Pertama, you suka komen ke tak? Kedua, you suka message ke tak? Tolong message. Jadi tolong komen kat situ. Come on. Saya nak tengok. Saya komen ikut keperluan. Okay, Noridah Dahlan. Saya suka komen. Saya tak suka komen. So Noridah dia bermakna dia boleh komen. Dia suka komen jugalah. Tak ada masalah. So sila. Type kat situ. Come on. 10 saat. Cepat. Banyak lagi nak cover ni. Nanti awak lambat, nanti saya tak nak share semua. Come on. Okay, saya berikan masa sikit nak tengok. So dah nampak tak? Dah nampak belum? Nampak tak? You all perasan tak? Ada yang suka komen, ada yang tak suka komen. Perasan tak? Okay? Perasan? Ada yang suka message, ada yang tak suka message. Ada yang suka call, ada yang tak suka call. So apa maksud journey yang you boleh faham? Maksudnya, kalau misal kata contoh, ini satu contoh saja. Ini satu contoh. Bermakna you gunakan the 3-step process which is awareness dan influence ni, contohnya melalui platform, contohnya Facebook. Tak kisah apa platform. Facebook boleh, Instagram boleh, surat khabar boleh, brochure boleh, banner boleh, banting boleh, billboard boleh, TV boleh. Tak kisah. It doesn't matter. Whatever platform yang you all keluarkan, whatever, tak kisah. Facebook ke, you keluarkan dekat TV ke, you keluarkan dekat IG ke, I don't care. The question is, content yang you share dekat sini, yang warna merah ni contoh. The content yang you share dekat sini ni, tak kisah content yang saya conteng ni, contohnya video ke, gambar ke, poster ke, produk you ke, business you ke, syarikat you ke, whatever. The question is, journey apa yang you bawa mereka? Which is, what's next? Kalau misal kata contoh, you contoh buat marketing, contoh you buat awareness, you influence you melalui TV. Dengar melalui TV. Dan you cuma letak dekat situ kalau you nak contohnya produk ABC ni contohnya. You call kami sekarang. Apa terjadi? Ada orang yang suka call, ada orang tak suka call. Boleh faham? So maksudnya, kalau misal kata, contohnya cawan dekat depan ni, contoh saya dengan minum ni, contoh. Sekejap, saya minum sekejap. Kalau misal kata cawan dekat depan saya ni, ada 10 jenis lubang. Okay? Lubang, macam lubang ada. Kalau saya isi air, agak-agak boleh penuh ke tak boleh penuh? Confirm lah tak boleh penuh sebab banyak sangat lubang. So sekarang ni you nak kena faham bahawa contohnya kalau you bawa journey business you, untuk orang contact you cuma melalui call saja, mungkin you setakat tutup satu lubang saja. Mungkin setakat WhatsApp saja, mungkin setakat satu lubang saja. Mungkin setakat komen saja, mungkin setakat satu lubang saja. You boleh faham tak? Sebab mana? Lubang you berapa banyak. Lagi banyak lubang, lagi banyak tu you nak kena cover. Lagi banyak you cover, lagi cepat you cover, lagi itulah bila rezeki datang, bila customer datang, bila pelanggan datang, bila pelanggan nak ke you dah tutup semua. Sebab apa? Barulah mereka boleh datang dekat you. Boleh faham tak faham? Barulah itu menunjukkan you menguasai bisnes you. So, berapa ramai dekat sini yang nak kuasai bisnes ni? Sila komen dekat situ, saya kuasai bisnes saya. Sila komen dekat situ. Sila komen dekat situ. Saya kuasai bisnes saya. InsyaAllah, saya doakan anda. So, bila you faham, the 3-step process, journey you jangan bocor. Ingat tunggangan kuda tu. Make sure kuda you tu banyak. Jangan setakat kuda putih. Mungkin kuda belang nak kena ada, kuda hitam nak kena ada, kuda mungkin unicorn nak kena ada, kan? Artinya apa? Banyak sangat cabang journey tu untuk customer pergi dekat you. Semoga apa? Orang yang suka komen, pergi kat journey komen. Orang yang suka mungkin call, pergi dekat journey call. Orang yang suka WhatsApp, pergi dekat journey WhatsApp. Boleh faham tak faham? Berapa ramai yang dapat gambaran yang saya share? Sila komen dekat situ, saya dapat gambaran tu. Sila komen dekat situ. Okay? Sila komen. Saya dapat gambaran tu. Okay? Sila komen. Saya nak tengok berapa ramai dapat gambaran yang saya nak share ni. Okay? Sila komen. Saya nak tengok berapa ramai yang dapat tu. Bila you dapat, barulah. Okay? Barulah saya tahu yang you ni dapat follow lah.
Okay, bukan saja you ikut live sesi ni untuk just duduk dan dengar. Okay, insyaAllah bila you duduk dan dengar, saya nak you all diberikan kefahaman yang luar biasa. Itu yang paling penting. Okay, so ini yang first. So berapa ramai yang ready for the second one? Okay, bagaimana nak customer tu sentiasa datang dan datang dan datang. Semoga insyaAllah satu hari nanti you kuasai bisnes you. So, tolong komen kat situ. Okay, saya kuasai bisnes saya. Okay, sila komen kat situ. Come on, saya nak tengok berapa ramai yang nak. Okay, yang nak sila buat. Sila komen kat situ. Okay, ada sesi yang kedua ni. Come on. Siapa yang nak? Saya nak beri ni. Second sesi ni. Sekarang, bukan nanti. Sekarang ni saya nak share dengan anda. I nak beri dengan you all now. Right now. Okay, right now. Okay, kita dah 45 minit you all dengan saya ni. Okay, saya cuma ada sesi 1 jam saja dengan you all sebenarnya. Okay. Saya dapat gambaran itu. Alhamdulillah. Okay, Norma Abu Bakar, Hafiza, Wagiran. Okay, saya nampak dekat skrin saya ni. Okay, untuk pengetahuan anda, bila saya live stream, saya ada monitor, saya ada laptop, saya ada mic, saya ada macam-macam ada. Okay, so saya nampak everything yang bergerak dekat depan you. Okay, so come on. Okay, boleh tak bantu saya? Okay, boleh tak bantu siapa yang nak? Okay, kalau you nak di-guide, sila komen kat situ. Kalau you nak saya guide, tolong komen kat situ. You nak Perbadan Usahawan Johor sentiasa guide you all the way, sila komen kat situ. Semoga, you faham proses 3-step proses tu. Semoga tahun 2020 ni insya-Allah you dapat kuasai dengan baik. Semoga you ready untuk 2021. Okay, 2021. Okay, so come on. Siapa yang nak di-guide, sila komen kat situ. Tak nak, it's okay. I don't care. Sebab apa? Bagi saya simple. You nak, you ambil. You tak nak, tak kisah. So sebab apa? Kadang-kadang orang cakap, sombongnya, marah ke? Tak. Zaman sekarang kita nak kena faham bahawa orang Melayu ni suka cakap benda yang bunga-bunga. Tak. Dia nak cakap direct. Cakap straightforward. Straight to the point. So saya kasih tahu. Okay, so bagi saya sangat mudah, sangat simple. Okay, saya nak tengok berapa ramai yang nak just buat kat situ. So right now, let's go for the second session. Okay, so berapa ramai yang dah ready? Now kita pergi pada second session. Okay, which is satu teknik atau satu method. Okay, dalam saya belajar marketing. Okay, dan saya nak share dengan anda. Semoga bila you faham benda ni, you insyaAllah dapat menguasai bisnes you. Okay, saya ulang. Bila you faham benda ni, insyaAllah you dapat menguasai bisnes you. Okay, dengar baik-baik. Dan tolong tulis. Okay, kalau you tak nak tulis, you pakai ingat, agak susah. Okay, tapi kalau you ada tulis somewhere. I don't care. You tulis kat buku ke, tulis kat kertas mana you dapat, tolong tulis. So, bila you tulis, insyaAllah, bila habis sesi ni, you boleh terus buat, you boleh faham, diberikan kefahaman yang luar biasa, insyaAllah you dapat. Okay, so, saya nak tengok. Okay, kita nak tengok dulu. Alright. Saya cuba tengok berapa ramai yang dah. Dah belum ni? Okay. Okay. Okay, that's good. So, second session yang saya nak beritahu. Okay, sebelum second session tu lah. Sebelum sesi kedua ni dengan saya, boleh tak bantu saya? Okay, saya nak tengok, saya nak follow you all. Saya nak tengok apa yang you belajar dan apa yang you buat. Okay, boleh tak bantu saya? Okay, so why not? You all sekarang banyak mungkin guna handphone sekarang. Mungkin boleh tak bantu saya untuk screenshot sikit? Okay, screenshot. Okay, lepas tu you boleh tag saya dan lepas tu you boleh tag saya dekat Facebook saya. You boleh tag saya dekat Instagram. Saya pun aktif kat Instagram. Mungkin you boleh share dekat story Instagram you. InsyaAllah nanti saya boleh follow you. Okay, so you just boleh follow saya dekat Facebook atau Instagram saya. InsyaAllah. So, screenshot sekarang. Cuba. Screenshot saya dengan jambul saya ni. Okay. Dah ready, dah berikan terbaik untuk you all. Boleh tak? Screenshot sikit. Okay, 10 saat. Screenshot. Lepas tu tag saya dekat Instagram. Okay, boleh tag saya dekat Instagram. Okay, tag saya, nanti saya follow you balik insyaAllah. Okay, dan siapa kalau nak tips dekat Instagram pun nanti you boleh follow Instagram saya, nanti saya akan berikan you all. Okay, berbentuk luar biasanya. Okay, just saya kasih tahu luar biasanya. Okay, kalau saya cakap luar biasa means luar biasa. Okay, ni saya straight to the point. Okay, screenshot sekejap. Lepas tu you tag saya kat Instagram. Okay, alright. Sesi kedua. Okay, saya buka whiteboard saya dulu. Bagaimana untuk you nak menguasai bisnes ni? Tolong tulis formula yang saya nak share dengan you all. Okay, tolong tulis. Okay. Okay. You dekat sini, customer you kat sini. Masalahnya apa? Masalahnya kita kalau boleh, cuba bayangkan, saya yakin atau saya jamin mungkin ada dekat sini yang saya nampak dekat skrin ni. Mungkin ada yang dekat sini. Mungkin pangkat ibu-ibu saya. Mungkin orang yang belanja rumah dekat supermarket. Mungkin kat pasar and all. Bagus tak? Saya nak tanya you satu soalan. Bagus tak? Kalau you langkah kaki kanan keluar daripada rumah you, tiba-tiba dah masuk Giant. Tiba-tiba dah masuk Tesco, tiba-tiba dah masuk NSK, tiba-tiba dah masuk Maidin, tiba-tiba dah sampai pasar you. Tak kisahlah pasar apa pun. Tetapi terus sampai. Bagus ke tak bagus? Itu menunjukkan bahawa kemudahan. Which is you langkah keluar, dah sampai supermarket. Dah sampai pasar. Bagus tak? Bagus. Itu menunjukkan pendekatan antara you dengan customer. So apa yang saya nak share dekat sini? Perbezaan antara tarik customer dengan dekatkan customer. Ada beza
Tarik customer, ramai orang boleh tarik. Dekatkan customer, tidak ramai orang yang boleh buat. So hari ni saya nak share dengan you all. Okay, so you all dah komen nak, saya terpaksa share. Okay, so pertama, tarik customer you all boleh buat. Mungkin yang tadi saya share sesi yang pertama, okay, itu semua program mungkin dari segi tarik customer. So hari ni sekarang ni saya nak share dengan anda, which is dekatkan customer. So bagaimana proses untuk you nak dekatkan customer? Very simple saja. Very simple saja. Sebab apa? You nak kena faham apa? You nak kena faham proses untuk customer nak pergi kat you ni. Tolong tulis kat bawah tu, ada banyak sangat distraction. Tolong tulis kat situ, distraction. Banyak sangat gangguan. Distraction, gangguan tu banyak sangat. Tolong komen kat situ, distraction. Distraction, tolong komen kat situ. Apa tu distraction? Gangguan. Contoh customer nak pergi dekat you, customer nak beli barang you, nak beli produk you. Tiba-tiba. Okay, tiba-tiba. Gaduh laki bini. Baru saja nak contact you, baru saja nak message you, tiba-tiba gaduh laki bini. Agak-agak dia message you tak? Cancel, dia dah tak message you lagi dah. Distraction. Tiba-tiba customer mungkin nak pergi kat kedai you, tiba-tiba nampak barang yang sama dekat kedai yang lain. Agak-agak dia beli tak produk orang lain, tak beli produk you. Ada tak? Ada distraction lagi. Tiba-tiba customer you nak beli produk you, baru saja nak call you, tiba-tiba Astroria. Tiba-tiba main drama. Okay? Yang dia suka. Dia baru saja nak contact you. Baru saja nak message. Tiba-tiba drama main. Kurang ajar tak? Sangat kurang ajar. Itu yang mengakibatkan distraction berlaku dekat dalam bisnes anda. Sebab apa? Sebab customer tidak boleh dekat dengan anda. Okay? Saya nak share dengan anda. Ibu saya ni suka beli barang rumah. Okay, dia beli barang-barang pasar dekat rumah tu kan. Untuk kat rumah tu. Every time, okay, saya nak share dengan anda. Okay, saya duduk di Johor Bahru. Okay, Okay, ibu dan ayah saya, okay, rumah saya, okay, saya tak nak exactly lah kasih tahu kat mana dah. Okay, rumah saya ni dekat sangat dengan Maidin. You tahu Maidin tak? Dekat Gelang Patah tu. Okay, Maidin yang dekat Gelang Patah. Alah, senanglah saya duduk kat Isledang. Okay, so dekat Gelang Patah tu ada Maidin. Tapi mak saya ni, pada Maidin tu pun dah besar. Dia tetap akan naik kereta, dia akan drive terus pergi dekat supermarket yang kecil, yang tak besar, yang nama dia Q&Q. Dekat Bandar Baru Uda. Kalau siapa yang pernah tahu Bandar Baru Uda, sila komen. Oh, I tahulah Q&Q tu. Dia suka sangat pergi situ. Kenapa? Sedangkan Maidin tu jauh lebih besar, tapi dia suka pergi supermarket yang kecil. Sebab apa? Sebab bos dia tu belajar satu method, satu teknik. Dia tak belajar dengan saya lah. Tapi saya nak share dengan anda. Which is, bila setiap kali mak saya beli, nanti bos dia sendiri akan angkatkan barang-barang, masukkan dalam kereta. Apakah method bos tu buat dekat ibu saya? Which is method mendekatkan customer. Boleh faham tak? Dia tidak tarik customer. Dia dah tahu dia boleh tarik customer. Cuma dia proses dia mendekatkan. Semoga apa? Semoga ibu saya sentiasa ingat. Bila dia nak beli barang pasar, dia pergi kat Q&Q. Sebab apa? Sebab bos dia belajar satu method, nama method dia which is dekatkan kat customer. So sekarang saya nak tanya anda. Okay, saya nak tanya anda. Apakah barang yang paling dekat dengan customer kita? Saya nak tanya anda. Apakah barang yang paling dekat dengan customer kita? Sila komen kat situ. Apakah barang dia? Apakah barang dia? Inilah barang dia. Ni yang paling dekat. Which is phone. Kenapa saya cakap phone? Contoh. Tolong dengar baik-baik. Tolong dengar. Ni kita nak habis ni. Tolong dengar baik-baik. The first thing you nak kena tahu, bila yang tadi saya cakap, bila orang baru saja nak beli produk you, beli nak servis you, baru nak call you, tiba-tiba drama main dekat Astro Ria, Astro Warna, tak kisah apa Astro pun. Okay, saya tak tengok TV. Yang itu sebab saya tak tahu. Okay, saya tengok TV pun, saya suka tengok benda yang saya suka je, which is hobi saya. Itu saja. Lain daripada itu saya tak tengok. Okay, contohnya, drama-drama ni, soalan dia, boleh tak barang ni yang dekat dengan customer you boleh ingatkan dia besok. Tolong tulis kat situ satu point. Tolong tulis kat satu point dekat you punya kertas tu. Boleh tak you ingatkan dia besok? Boleh faham tak? Sebab kadang-kadang, bila you nak beli barang tu, baru saja nak contact orang tu, baru saja nak beli barang orang tu, tiba-tiba tak jadi, mungkin kerana gaji belum masuk, mungkin kerana drama main, tiba-tiba HBO main cerita best, tiba-tiba gaduh laki bini. Soalan dia, boleh tak you ingatkan dia besok? Boleh tak you ingatkan customer you simpulan tu besok?
Sebab apa? Bila you ingatkan dia, itulah proses mendekatkan dia untuk you beli. Dia beli barang you. Boleh faham tak faham? So, ramai orang dia terlampau fokus dekat selling. Dia terlampau banyak fokus dengan menjual, tetapi dia tidak fokus untuk mengingatkan orang tu. Saya beritahu, orang beli Milo, orang beli Adidas, orang beli Nike, orang beli beras Faiza tadi, kerana mereka selalu mengingatkan otak you. Kenapa you pilih McDonald daripada KFC? Sebab McDonald selalu ingatkan you. McDonald selalu ingatkan ayam goreng McD. Siapa yang makan ayam goreng McD? Kenapa you makan ayam goreng McD? Sebab apa? Sebab McDonald ingatkan you. McDonald menghantui hidup you. Dia menghantui YouTube you. Dia menghantui Facebook you. Dia menghantui Instagram you. Boleh faham tak? Which is no distraction. Kenapa you tidak dapat kuasai bisnes you? Sebab apa? Banyak sangat pesaing. Banyak sangat distraction dekat luar sana. So, bila banyak sangat distraction dekat luar sana, apa terjadi? Customer akan lari dan lari dan lari dan you tidak boleh kuasai bisnes you. So, berapa ramai yang dapat faham sesi kedua ni sekarang ni? Sila komen dekat situ, saya faham, saya belajar benda baru. Okay? Sila komen dekat situ. Come on, saya nak tengok berapa ramai yang belajar dan faham apa yang saya nak share ni. Sila komen dekat situ, saya nak tengok berapa ramai yang ada. Okay? Yang saya nak tengok dululah kan, tengok. Sila komen dekat situ, come on. Saya nak tengok berapa ramai yang faham dan belajar sesi kedua ni. Live sekarang dengan saya ni. Contoh-contoh yang saya berikan, straight to the point dan you all sendiri faham. Okay? So, dan juga saya nak tanya, berapa ramai yang nak Perbadanan Usahawan Johor berikan sesi untuk saya sendiri berikan you all sesi, group khas untuk saya coach you all, saya guide you all, tak kisah offline atau online, secara virtual atau mungkin physical, insyaAllah pada masa-masa akan datang. So, berapa ramai yang nak, sila komen kat situ. Kalau nak, sila komen saya nak. Kalau tak nak, tak apa, kita pun tak kisah. Sebab apa? Sebab I tak kisah pun sebenarnya. Sebab apa? Sebab bagi saya sangat simple. Okay, saya ingat satu pesan dari mentor saya. Mentor saya ni salah satunya daripada Om Mat Saleh, orang putih ni. Dia katakan apa? If you move towards God, God moves towards you. Kalau you gerak ke arah Tuhan, Tuhan akan gerak ke you. So, tidak mungkin you duduk nanti you akan dapat belajar ilmu, contoh ilmu agama. Tak. You yang kena mencari, you yang nak kena pergi. So, siapa yang nak, sila just tekan butang, button yang akan wujud dekat dalam you punya screen sekarang ni. Saya tahu. Saya tahu. So, saya nampak everything kat sini. Itu yang sangat luar biasa bila you master dekat online ni. Itu satu yang saya nak share dengan you all. So, kalau siapa yang nak, sila komen. Saya nak. Kalau tak nampak button tu, mungkin you pakai handphone, mungkin dia tak dapat detect. Tapi tidak ada masalah. You just tekan kat situ, siapa yang nak, sila komen kat situ, saya nak. Komen dekat situ, saya nak. InsyaAllah nanti kami akan bantu anda. Team akan guide anda insyaAllah. Perbadanan Usahawan Johor akan rectify, akan ambil tahu anda yang betul-betul serius untuk nak belajar. Sila. Tekan. The next one saya nak tanya, sebelum kita habis kat sini, saya berikan laluan untuk any question you all nak. Alhamdulillah, Hafizah Wakiran. Alhamdulillah, baru nak calling PUJB. Kan nampak? Tiba-tiba you nampak notification live daripada PUJB. Apa terjadi? Dia ingatkan you untuk call balik. You boleh faham tak faham, Hafizah? Berapa ramai dekat sini dapat faham apa proses saya share? Which is, apa saya buat, mengingatkan you untuk mungkin besok call. Sangat mudah, sangat luar biasa. Sila letak kat situ. Kalau you nak, just tekan nak. InsyaAllah kita akan guide you. Lagi satu saya nak tanya sebelum saya habiskan benda ni. Any question yang you all nak, sila komen soalan-soalan you. Dan saya juga akan komen. Siapa yang nak, sila komen soalan-soalan anda. Supaya saya boleh berikan. Saya boleh berikan. Sila komen kat situ. Come on. Sebab kita cuba tengok. Dan juga sila berikan. So, kalau anda nak kami guide, anda nak kami bantu, sila berikan. Just berikan. InsyaAllah nanti kita akan guide you all. Silakan. Come on. So, siapa yang nak? Dan saya nak tanya you all. Berapa ramai yang nak? Saya ulang. Berapa ramai yang nak? Saya berikan grup khas tu. Grup khas tu. Berapa ramai yang nak kami guide? Kami guide. Kami bantu anda untuk masukkan dekat dalam grup khas tu. Grup khas tu. Saya nak berikan you all grup khas secara percuma, secara free. Tak ada kenakan bayaran apa-apa pun. Terus terang saya beritahu. Tak ada bayaran apa-apa. Just masuk, nanti saya akan berikan anda, kami akan guide anda. So, berapa ramai yang nak? Sila komen nak dan juga berikan nama dan HP anda. Dan insyaAllah,
tim daripada Perbanan Usahawan Johor akan call anda, akan contact anda. Semoga mereka dapat bantu anda insya-Allah. Okey? Dan saya berikan sekali lagi, okey, berapa ramai yang tadi belum screenshot, sila screenshot sikit.